Untuk perkembangan dari Bumi Kenyalang, langsung kita bersama Bu Mawin di sana. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Zaira di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Di Miri, pasukan Gerakan Am PJA Sarawak menahan 5 individu warga tempatan termasuk 2 pemberi rasuah berumur lingkungan 37 hingga 54 tahun selain turut merampas kira-kira 800,000 liter minyak diesel yang disyaki tidak memiliki permit dan dokumen pemilikan yang sah dalam satu serbuan oplibas di tebingan Sungai Miri, Jalan Krokop Utama pada Khamis lalu. Komander Brigade Sarawak PGA SAC Datuk Khaw Kok Chin berkata rampasan yang dibuat termasuk 2 buah kapal serta duit suapan yang cuba diberikan kepada Ketua Pasukan Serbuan melibatkan jumlah keseluruhan rampasan bernilai lebih 6.7 juta ringgit. Jadi kita percaya ini merupakan sindiket yang membeli mendapatkan disisius daripada pembakar-pembakar yang memperoleh subsidi daripada kerajaan untuk mereka tolak kepada pasaran. SAC Datuk Khaw berkata demikian pada sidang media di Miri turut mendedahkan hasil pemeriksaan menemukan satu transaksi minyak diesel yang disyaki tiada permit dan dokumen pemilikan yang sah. Ia melibatkan 2 buah kapal masing-masingnya kapal Pahlawan 1 dan kapal Dongdan yang dianggarkan bernilai 5 juta ringgit beserta 800,000 liter minyak diesel yang dianggarkan bernilai lebih 1.7 juta ringgit. Semasa pemeriksaan lanjut, 2 lelaki juga telah cuba memberi wang suapan sebanyak RM25,000 kepada Ketua Pasukan Serbuan agar tidak dikenakan tindakan undang-undang. Mengulas lanjut, beliau memberitahu aktiviti itu dikesan berlaku kira-kira 2 minggu namun beliau percaya sindiket berkenaan telah beroperasi dalam tempoh yang lama. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 serta Seksyen 17(B) Akta SPRM 2009. Kesemua tangkapan dan rampasan disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 akan diserah kepada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Manakala tangkapan di bawah Seksyen 17(B) Akta SPRM 2009 akan diserahkan kepada pihak SPRM Sarawak untuk tindakan lanjut. Para ibu bapa perlu melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS. Ahli Parlimen Miri Dr. Michael Teo Yew Keng berkata ia sebagai tanda sokongan dan motivasi kepada anak-anak mereka untuk terus berjaya. Dr. Michael Teo Yew Keng berkata penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak amat penting bagi mengukuhkan lagi hubungan dan pembelajaran anak di luar kelas bilik darjah. Ujar beliau, ibu bapa boleh terlibat dalam pembelajaran anak mereka menerusi penglibatan sebagai ahli jawatan kuasa tabika khasnya bagi mengetahui prestasi akademik anak masing-masing. Beliau menjelaskan KEMAS telah memainkan peranan yang cukup besar dalam membangunkan modal insan berkualiti, malah mendapat anugerah emas oleh majalah terkenal dunia Reader's Digest Trusted Brands 2017 bagi kategori Pusat Pembelajaran Prasekolah Pilihan Pengguna di Malaysia. Dr. Michael Teo berkata demikian di Miri pada Hari Apresiasi Kanak-Kanak Tabika dan Taskah KEMAS bahagian Miri. Sementara itu, Pegawai KEMAS bahagian Miri, Josipah Sabas berkata, kanak-kanak di Tabika dan Taskah KEMAS sentiasa dirangsang dengan aktiviti pembelajaran awal bagi membentuk kanak-kanak berpengetahuan diiringi nilai murni dan semangat jati diri yang utuh. Beliau mendedahkan KEMAS mempunyai sebanyak 36 buah kelas tabika dan 4 buah kelas taska dengan jumlah pendaftaran seramai 593 orang pada tahun ini bagi Parlimen Miri. Pada majlis itu, seramai 266 orang kanak-kanak menerima sijil masing-masing menandakan tamat pendidikan awal di tabika untuk ke tahun 1 bagi yang berumur 6 tahun dan ke peringkat tabika bagi yang berumur 4 tahun. Lembaga Pelabuhan Kuching KPA dijangka terus mengamalkan sistem pasaran terbuka bagi pemberian tender kontrak kepada syarikat-syarikat yang menyediakan perkhidmatan stevedoring atau pengendalian kargo di Pelabuhan Kuching. Ahli Dewan Undangan Negeri Padungan Wong King Wei berkata beliau telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC pada minggu lalu selepas menerima aduan daripada beberapa syarikat perkapalan tentang monopoli tender perkhidmatan itu khasnya di Pelabuhan Kuching kepada syarikat KPA Port Sendirian Berhad oleh KPA.
Wong menjelaskan walaupun KPA Port Sendirian Berhad telah diberi kuasa penuh sebagai penyelia tunggal perkhidmatan tersebut sejak tahun 2016, namun ianya hanya dikuatkuasakan sejak sebulan lalu yang menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan syarikat yang menggunakan perkhidmatan itu di Pelabuhan Kuching. Bercakap pada sidang media di Kuching, beliau menjelaskan perkara tersebut merupakan satu monopoli yang mampu meningkatkan kos kepada syarikat perkapalan yang membawa masuk bahan-bahan mentah untuk industri pemprosesan makanan dan pertanian, seterusnya menaikkan harga barang yang boleh membebankan pengguna akhir. Walau bagaimanapun, Wong memberitahu hasil daripada mesyuarat beliau bersama pengurus besar KPA Robert Lau, pengarah pengurusan KPA Port Sendirian Berhad Nobel Pang dan beberapa wakil syarikat perkapalan semalam. Satu persefahaman telah dicapai dan KPA dijangka meneruskan pengamalan pasaran terbuka bagi tender perkhidmatan stevedoring di Pelabuhan Kuching. Justru beliau akan menarik balik laporan aduannya kepada MyCC dan terus memantau perkara itu secara dekat. Beliau berharap melalui pengamalan pasaran terbuka itu, persaingan sihat dan peningkatan efisiensi perkhidmatan dalam kalangan syarikat-syarikat perkhidmatan stevedoring, khususnya di Pelabuhan Kuching, akan dapat diwujudkan sekaligus memberi harga yang kompetitif kepada para pelanggan. Baik saudara, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Berita seterusnya kembali kepada Zera di Angkasa Puri. Silakan Zera. Baik, Bu Mawin, terima kasih.